Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Haryanti Jematusin. Berita-berita utama malam ini. Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan perubahan nama pasukan simpanan Gurkha kepada Pasukan Sekuriti Gurkha. Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat ke upacara sambutan Jubli Emas Pasukan Simpanan Gurkha. Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap Isteri Pesuruhjaya Tinggi Australia. Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan perubahan nama Pasukan Simpanan Gurkha PSG kepada Pasukan Sekuriti Gurkha atau Gurkha Security Unit. Justru baginda bertitah menzahirkan harapan agar semua anggota pasukan sekuriti Gurkha akan terus menerapkan nilai-nilai teras dengan penuh komited agar PSG sentiasa kekal relevan untuk generasi seterusnya. Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian pada upacara sambutan Jubli Emas PSG pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya juga dapat hadir bagi meraihkan satu mercu tanda yang amat bermakna, iaitu upacara sambutan Jubli Emas PSG. Baginda juga bertitah menzahirkan ucapan setinggi-tinggi tahniah atas perbarisan yang membanggakan yang mencerminkan kesiapsiagaan dan mutu disiplin yang tinggi pada anggota pasukan. Selama dalam tempoh 50 tahun, titah baginda PSG telah bersama-sama menyumbang kepada keamanan dan kemakmuran yang telah dinikmati oleh negara Brunei Darussalam. Beta sangat gembira dengan perkembangan pasukan ini yang secara berterusan telah mengukuhkan keupayaan dalam menempuh perubahan-perubahan yang mencabar setelah 5 dekad penubuhan PSG. Pasukan ini telah berkembang sebagai sebuah organisasi keselamatan yang mempunyai reputasi tinggi dan amat digalati. Dengan berlainan latar belakang, pengambilan anggota pasukan simpanan Gurkha yang terdiri daripada pesara-pesara anggota British Army Brigade of Gurkhas, Gurkha Contingent Singapore Police Force, Nepal Army dan Indian Army, serta termasuk rakyat negara Brunei Darussalam telah menyumbang kepada kepelbagaian kepakaran, kompetensi dan pengalaman luas, menjadikan PSG sebuah organisasi yang berdaya tahan. Baginda bertitah pengurniaan pingat Jubli Emas mencerminkan komitmen PSG dalam melaksanakan tugas dengan penuh kesetiaan dan dedikasi. Mengambil sukut yang bersejarah ini,
dan juga sebagai tanda pengiktirafan terhadap jasa bakti dan pencapaian PSG. Beta sukacita mengurniakan pingat Jubli Emas Pasukan Simpanan Gurkha kepada semua anggota PSG yang sedang berkhidmat dan juga kepada mantan-mantan pemimpin yang telah memainkan peranan penting dalam perkembangan organisasi ini. Pengurniaan pingat ini juga mencerminkan komitmen pasukan ini dalam melaksanakan tugas dengan penuh kesetiaan dan dedikasi. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan ucapan tahniah dan syabas kepada semua anggota pasukan sekuriti Gurkha yang masih berkhidmat dan yang telah bersara serta kepada semua yang terlibat menjayakan sambutan Jubli Emas. Baginda turut mendoakan semoga pasukan sekuriti Gurkha akan sentiasa berada dalam sejahtera. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, Galeri Gurkha yang dirasmikan pada hari ini memaparkan sejarah pasukan simpanan Gurkha semenjak penubuhannya sehingga ke hari ini dan profil anggota-anggota Gurkha yang menerima penghormatan Victoria Cross serta kebudayaan dan warisan Gurkha secara umumnya. Bersempena dengan sambutan Jubli Emas pada hari ini, Beta juga sukacita memperkenankan perubahan nama Pasukan Simpanan Gurkha kepada Pasukan Security Gurkha atau Gurkha Security Unit. Beta berharap semua anggota pasukan ini akan terus menerapkan nilai-nilai trust dengan penuh komited agar PSG sentiasa kekal relevan untuk generasi seterusnya. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke upacara sambutan Jubli Emas PSG di Padang Kawat Perkemahan Sungai Akar. Keberangkatan Baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Bin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Sejurus keberangkatan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menerima tabik hormat diraja dan memeriksa barisan kawalan kehormatan. Good morning, Your Majesty, and are an open order and waiting for inspection. Your Majesty, please. Majesty, may I respectfully request your permission to march past the parade in line. Your Majesty, please.
Doa selamat dibacakan oleh Lieutenant Colonel Abdul Mujib bin Haji Jaafar, pemangku pengarah Jabatan Arah Agama ABDB Jemaat. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Carry the bread, Your Majesty, please. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyaksikan pelbagai persembahan arena. Il a cité des paroles romantiques. Falling behind are the locally bred dogs in GRU. Well done, Romney. Dari Padang Kawat ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat ke Galeri Gurkha bagi perasmian pembukaan galeri tersebut. Baginda berkenan menandatangani plak perasmian galeri. Ruang galeri memperlihatkan koleksi sejarah awal kewujudan dan peranan PSG di negara Brunei Darussalam sejak tahun 1974. From the first World War to the second World War. Yeah, these are the old ones. These two, after 9 years of service, they achieved many notice. We have British Army. This is the millennium when I think. Thank you very much. Thank you very much. This is now going to history. So this is our current working dress. This is. Very young, so different. I'll show you that there are some other tribes as well. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung berangkat ke mes pegawai PSG bagi majlis santap tengah hari. Baginda berkenan menerima pesambah sebilah kukri iaitu senjata tradisi kebangsaan Nepal. Alihi wasahbihi wasallam. Amin, amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Upacara sambutan Jubli Emas PSG diraikan dengan penuh meriah dan bersejarah.
Terima kasih. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengerana Haji Saleha binti almarhum Pengeran Pemanca Pengerana Haji Muhammad Alam petang tadi berkenan menerima menghadap Isteri Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Madam Liliana Setiona. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Anggota-anggota pasukan sekuriti Gurkha melahirkan penghargaan kepada kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kerana berpeluang berkhidmat di negara ini. Melambangkan komitmen yang tidak berbelah bahagi dalam setengah abad, terutama oleh anggota Gurkha yang telah berkhidmat sekian lama bersama unit ini semenjak penubuhannya. It is my great honor and obviously milestone for myself and the whole GRU personnel to celebrate this Golden Jubilee celebration. Very happy to being a part of this Golden Jubilee, as being a part of this GRU, and as a founder member and the first Gurkha Nepali who came here in Brunei. Foremost, I would like to express sincere gratitude to His Majesty and the government of Brunei Darussalam that I have given golden opportunity to serve with this peaceful and great nation. Saya sangat beruntung dan gembira kerana dapat meraihkan sambutan Jubilee Emas sebagai anggota tempatan GRU. My experience in Brunei so far is really good. I'm here with my family. 15 graduan yang menamatkan pengajian di bawah beasiswa Kementerian Hawa Ugama diraikan pagi tadi pada majlis penghargaan dan doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Pengisian majlis penyampaian hadiah penghargaan yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis merupakan sebagai tanda pengiktirafan dan tanda kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas pencapaian cemerlang para graduan. Sempena memperingati hari ulang tahun ke-54 penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan petang tadi diadakan Majlis Khatam Al-Quran, bacaan ratib Al-Atas, selawat tafrijiah dan doa kesyukuran di Masjid Umar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Dalam Negeri. Dianjurkan oleh Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, majlis disertai oleh 897 orang terdiri daripada pegawai dan hakitangan jabatan-jabatan kerajaan, institusi pengajian tinggi, pihak swasta dan beberapa kumpulan di negara ini. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei melalui Darussalam Enterprise Day menganjurkan Expo Produk Tempatan 2024. Pelancarannya juga menandakan bermula Pesta Disember Brunei yang merupakan acara tahunan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan. Diadakan selama 4 hari, bermula hari ini, Expo diadakan di Dewan 1 dan 2 Bridex Jerudong. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hawa Dalam Negeri.
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mat Husin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Pengiran Datin Seri Paduka Haji Zati Zufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, pemangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Lebih 200 syarikat serta pengusaha tempatan menyertainya. Selain itu, beberapa sesi taklimat juga akan diadakan. Expo dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 9 pagi sehingga 9 malam. Maklumat lanjut, ikuti media sosial Instagram @localproductexpo.bn. Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pagi tadi menyampaikan sumbangan kewangan berjumlah RM38,050 kepada 38 keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran, rumah roboh dan angin kencang di beberapa buah kampung seluruh negara. Majlis berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku ahli Lembaga Pengarah dan Pengurusi Jawatan Kuasa meneliti bantuan-bantuan yayasan. Sumbangan dihasrat bagi memberikan pemedulian terhadap golongan yang kurang bernasib baik dari semasa ke semasa. $38 pegawai yang menamatkan kursus staf pertengahan diraikan pada majlis graduasi. Majlis berlangsung di Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB, Kampung Tanah Jambu. Penyampaian sijil dan anugerah disempurnakan oleh Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Diadakan selama 14 minggu, kursus disertai oleh 31 pegawai ABDB, seorang pegawai dari pasukan polis di Raja Brunei dan 6 pegawai tentera antarabangsa dari Republik Rakyat China, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam. Kursus antara lain bertujuan mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, kemahiran berkomunikasi, profesionalisme dan kerja berpasukan. It is not just an individual effort that comes together for this course. There's a lot of teamwork. At work, I had a very collaborative syndicate, so it made teamwork very efficient. Bagi menghargai para pembentang Pertemuan Sastrawan Brunei ke-8, semalam diadakan Malam Mutiara Sastra Brunei. Majlis berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diserikan dengan beberapa persembahan puisi. $75 pelajar Sekolah Ugama Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menerima sijil dalam Majlis Penyampaian Sijil Peperiksaan Sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ugama SSSRU Darjah 6 bagi tahun 2023. Antara penerimanya, Cujunda ke bawah Dulia Maha Mulia Yang Mak Mulia Pira Anak Raihana Hanahul Bolkiah binti Pira Anak Khairul Khalil. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayan Dr. Dor Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Bina Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis diadakan petang tadi di Dewan An-Naura, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Dipersilakan Pangeran Azahra. 63 pelajar Sanah 8 Sekolah Arab Temburong yang mendapat kecemerlangan akademik menerima hadiah penghargaan dan sijil galakan semasa majlis Hari Pelajar dan Haflut Takharuj. Majlis berlangsung di Dewan Belalung, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Temburong. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Majlis bermatlamat sebagai insentif kepada pelajar untuk terus mempertingkatkan usaha dan pencapaian akademik mereka. Juga hadir Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Kementerian Pendidikan melalui Unit Pendidikan Awal Kanak-Kanak Jabatan Sekolah-Sekolah mengadakan majlis penyampaian sijil penghargaan bagi program sukarelawan pembantu guru prasekolah. Majlis berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Sijil penghargaan disampaikan oleh Awang Zainal Abidin bin Haji Kipli, pengarah kenaziran sekolah-sekolah. Semasa majlis tersebut, 110 pelajar lepasan peringkat A dan O menerima penghargaan atas penyertaan aktif dan sumbangan mereka sebagai sukarelawan pembantu guru prasekolah di sekolah-sekolah rendah kerajaan seluruh negara. Program yang diadakan sempena kempen Hari Bertindak sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa tahun 2024 bertujuan mendedahkan para belia kepada budaya dan konsep sukarelawan. Seorang lelaki tempatan didenda RM5,000 atau 5 bulan penjara jika gagal membayar keseluruhan denda yang dijatuhkan oleh Mahkamah Magistrate Kuala Belait. Muhammad Yusdi Sofidon bin Muhammad Yusof berumur 49 tahun didapati melakukan kesalahan di bawah Perintah Eksais 2006 iaitu memiliki 4 kartun dan 18 batang rokok berbagai jenis tanpa kebenaran yang sah. Tertuduh ditahan oleh Pegawai Pencegah Kastam Unit Operasi Cawangan Daerah Belait, Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja di Pondok Security, Stesen Elektrik Kecil Penaga Seria. Semua barang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Seorang individu didenda RM100 oleh Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jasri kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampayan. Muhammad Amirun Ilmi bin Syahrun didapati melakukan kesalahan membuang bekas minuman tin di kawasan letak kereta Jabatan Raja Isteri Pengira Anak Ajar Saleha. Individu berkenaan diberi tempoh 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan untuk menjelaskan kompaun. Jika gagal menjelaskan bayaran denda, kompaun boleh didakwa ke mahkamah dan jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM1,000 dan tidak melebihi RM3,000 bagi kesalahan pertama dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh dikenakan denda tidak kurang RM3,000 dan tidak melebihi RM9,000 atau penjara bagi satu tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Separuh jalan di Jambatan Jalan Tutong berdekatan dengan Jalan Ikas Bandung ditutup sementara hingga 30 November 2024. Penutupan yang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang itu adalah bagi pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan di jambatan berkenaan. Pengguna jalan raya berkenaan dinasihatkan untuk berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Kumpulan kedua kontingen negara Brunei Darussalam menyertai Sukan Persahabatan BIM Tiaga ke-11 berlepas ke Puerto Princesa, Republik Filipina lewat petang tadi. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen negara akan menyertai 6 acara iaitu renang, badminton, karate, olahraga, pencaksilat dan sepak takraw. Kumpulan ketiga pula akan bertolak esok. Sukan Persahabatan akan bermula pada 1 hingga 5 Disember 2024.